Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibir rahman wa sayyidil akwan al-hadir ma'a man salla alaihi fi kulli zaman wa makan wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi bi ihsan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Ilahana anta maqsudana wa ridhaka matlubana a'tina mahabbataka ma'rifatak wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala dengan limpah kurnia taufik hidayatnya telah diperkenankan kita untuk menyambung kembali pengajian ibadat puasa Ramadan yang buat malam yang ketiga. Ya, pada pelajaran kita yang lepas, kita telah membicarakan tentang fadilat puasa, bahkan fadilat bulan Ramadan itu sendiri dengan pahala yang berbagai-bagai. Maka pada malam ini pula kita menyambung lagi di muka surat yang ke-23 daripada kitab yang dinamakan Marhaban Ya Ramadan. Kitab ini telah disusun oleh seorang alim daripada kota Madinah, iaitu Said Muhammad Amin bin Idrus, ya, seorang daripada Ahlul Bait, yang di mana beliau adalah murid yang sangat dekat dengan gurunya yang bernama Habib Zain bin Semit, ya, yang masih lagi hidup di kota Madinah Munawwarah. Semoga kedua-dua mereka daripada Habib Muhammad Amin bin Idrus dan juga Habib Zain bin Semit, semoga Allah tinggikan darjat mereka dan merahmati mereka dan juga melimpahkan keberkahan ilmu kita kepada kita dengan berkat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, berkata tuan pengarang kita Habib Muhammad Amin, yang di mana telah sampai kita di muka surat 23 daripada kitab tersebut. Faedah yang ketiga, keutamaan bulan Ramadan. Ini mengenai kelebihan bulan Ramadan. Di antara keutamaan bulan Ramadan adalah dia sebagai bulan turunnya Al-Quranul Karim. Itulah yang Allah Ta'ala telah firmankan, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami turunkan Al-Quran itu pada malam tu Qadar. Nah, Lailatul Qadar itu bila? Iaitu bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Dan juga bulan Ramadan ialah bulan dibuka pintu syurga. Pada malam pertama daripada bulan Ramadan, Allah perintahkan kepada malaikat Ridwan, semua pintu-pintu syurga dibuka kerana menyambut bulan Ramadan, untuk menyambut umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menunaikan ibadat puasa. Masya-Allah, ini satu kemuliaan. Dan ditutup pintu neraka. Jadi apabila pada malam 1 Ramadan Allah perintahkan kepada malaikat Malik yang menjaga neraka, tutup semua pintu-pintu neraka kerana memuliakan umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan memulakan puasa Ramadannya. Dan demikian juga dengan pada bulan Ramadan, pahala amalan sunat menjadi pahala amalan fardu, dan pahala amalan fardu dilipat gandakan menjadi 70 kali ganda. Subhanallah. Inilah kelebihannya orang beribadah pada bulan Ramadan. Bukan hanya salat, apa saja dia sedekah, dia buat kebaikan, apa saja kebaikan dan pahala, semuanya melipat kali ganda. Kalau itu yang sunat, umpamanya dia sedekah $1, dapatlah dia seperti keluar zakat $1. Kalaulah dia keluarkan zakat $1, sepertilah dia keluarkan zakat $70. Subhanallah. Semuanya berlipat kali ganda. Dan demikian juga dalam bulan Ramadan terdapat di dalamnya Qiyamul Lail, iaitu solat sunat tarawih. Itulah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah gambarkan dalam hadisnya, Innallaha qad farada alaikumus siyam wa sanantu alaikumul qiyam.
Allah telah fardukan atas kamu berpuasa, dan aku telah mensunahkan bagi kamu untuk berdiri malam, iaitu solat tarawih. Ini tidak ada dalam bulan-bulan yang lain. Inilah khas pada bulan Ramadan. Dan demikian juga pada bulan Ramadan, para syaitan diikat agar tidak mengganggu umat manusia yang berpuasa. Subhanallah. Apabila masuk Ramadan yang pertama, semua syaitan-syaitan dibelenggu, dan ada riwayat mengatakan dicampak ke dalam dasar laut. Supaya apa? Supaya tidak mengganggu umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan menunaikan ibadat puasa Ramadan. Jadi dalam bulan Ramadan, kalau dah tak ada syaitan-syaitan yang mengganggu, habis masih lagi ada orang buat dosa maksiat, maka itulah dia syaitan manusia. Allah. Itulah dia syaitan ni ada dua jenis. Satu syaitan jin yang kita tak nampak, satu lagi ialah syaitan jenis manusia. Itulah yang Allah Ta'ala sebutkan min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Daripada golongan jin dan daripada golongan manusia. Dan dalam bulan Ramadan, bulan ditambahkannya rezeki orang yang mukmin. Subhanallah. Kerana dia bulan barakah, Allah tambahkan rezeki pada orang mukmin. Kita sendiri lihat apabila bulan Ramadan, makanan melimpah ruah. Subhanallah. Orang-orang fakir miskin pun mendapat makanan yang melimpah ruah daripada sedekah-sedekah dan kepemberian-pemberian orang. Maka di sinilah kita nampak bagaimana barakatnya bulan Ramadan. Allah lembutkan hati orang-orang yang mempunyai keuangan dan rezeki lebih untuk memberi sedekah dan mengeluarkan zakat, dan juga untuk memberi makan minum orang yang keperluan. Masjid-masjid kita tengok bila bulan Ramadan, makanannya Masya Allah lebih hebat daripada di rumah kita lagi. Kenapa? Begitulah murah hatinya orang mukmin untuk memberi makan. Jadi makan rezeki kita ni pada bulan Ramadan yang bimbanglah. Cuma ialah pada tahun ini kerana keadaan kita menghadapi COVID-19, kemungkinanlah masjid kita masih belum dibuka. Kita sama-sama doa, ya Allah, ya Tuhan kami mohon padamu ya Allah, dengan hampirnya dekatnya bulan Ramadan yang sudah hampir tiba, izinkanlah masjid-masjid kami dibuka kembali, dan izinkanlah kami dapat melakukan salat tarawih dan beribadat dan berbuka puasa dan bersahur di rumah-Mu yang mulia ya Allah, dengan berkat Nabi kami Rasulullah SAW. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan demikian juga di dalamnya terdapat di dalam malam Lailatul Qadar, iaitu ibadat yang diumpamakan lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah Lailatul Qadar yang telah kita sebutkan juga pelajaran semalam ya. Di mana ibadat dalam Lailatul Qadar ni tak kiralah sembahyang ke, kita berzikir ke, kita bersedekah ke, apa saja punya ibadat semuanya digandakan lebih seperti 1000 bulan atau lebih pada 1000 bulan. Kalau 1000 bulan saja sudah berapa tahun? 83 tahun 4 bulan. Masya Allah. Gitulah dia kelebihan kalau orang yang beribadat malam Lailatul Qadar. Allahumma ya Allah, kurniakanlah kami dapat bertemu dan beribadat dalam malam Lailatul Qadar pada tahun ini dengan berkat Nabi kami Rasulullah SAW. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sebahagian ulama menjelaskan 3 amalan memiliki pahala yang sangat besar tanpa ada batasan pahalanya. Apa dia? Yang pertama, puasa, ibadat puasa. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, kullu hasanatin bi asyri amthaliha ila 700 dhifin illa siyam fahuwa li wa ana ajzi bih. Rawahul Bukhari. Artinya, setiap kebaikan pahala ibadat akan aku lipat gandakan pahalanya 10 kali lipat sampailah 700 kali lipat. Kecuali puasa, maka puasa itu untuk aku dan aku sendiri yang akan memberikan pahalanya tanpa ada batas-batasnya. Subhanallah. Ini hadis kursi tuan-tuan ya. Hadis tu riwayat daripada Nabi, tapi kursi itu mana firman Allah.
Jadi Nabi menceritakan daripada firman Allah. Allah Ta'ala memberitahu pada kita bahawa sesiapa yang beribadat, semuanya akan diberikan pahala di antara 10 sampai 700 kali ganda. Bukan mana satu lawan satu, tak ada. Daripada 10. Jadi kalau dia misal kata dia sedekah $1, $1 itu diberikan pahala antara $10 atau sampai ke 700 kali ganda $10 Masya Allah. Itu mengikut kadar keikhlasannya. Melainkan puasa. Melainkan puasa. Kenapa? Allah Ta'ala kata puasa itu untuk aku sendiri akan balasnya. Kenapa untuk Allah? Yang lain bukan untuk Allah ke? Yang lain pun untuk Allah juga. Cuma yang lain itu nampak oleh mata orang. Kita sedekah, orang yang terima sedekah tu nampak. Kita salat, orang sebelah kiri kanan kita nampak. Kita pergi haji, satu dunia nampak. Tapi kalau kita puasa, tak ada siapa yang tahu. Kita boleh cakap aku puasa, tapi pergi kat belakang dapur kita makan. Siapa yang tahu? Yang hanya tahu kita betul puasa atau tidak ialah Allah Ta'ala. Sebab tu Allah kata puasa itu untuk aku, dan aku yang akan balas. Maknanya tak memadai dengan berikan pahala, tak memadai dengan diberikan syurga, tapi Allah akan sendiri memberikannya. Apa yang akan Allah beri? Sudah tentulah luar biasa. Kalau sekiranya seorang rakyat yang bekerja diberikan gaji oleh majikannya, biasalah tu. Tapi kalau sekiranya seorang rakyat bekerja diberikan oleh presiden pula, presiden kata aku sendiri nak bagi gaji dia. Bukan sekadar kita katakan banyaknya, tapi satu kehormatan yang mulia bagi pekerja tersebut. Begitulah dia muslimin, kelebihannya orang yang berpuasa. Dan lagi pahala yang sangat besar ialah pahala orang yang bersifat sabar. Orang yang bersifat sabar ini Allah Ta'ala sebutkan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Makna pahala orang sabar ni tak boleh nak terkira-kira lagi dah. Tanpa batas. Bagi. Masya Allah. Itulah sebab orang yang sabar ni orang yang dekat dengan Allah. Apa Allah kata? Innallaha ma'as sabirin. Allah berserta dengan orang yang sabar. Jadi sebab itulah tuan-tuan ya, dengan kita sekarang ini berada dalam masalah COVID-19 ni, ini merupakan satu anugerah Allah. Macam mana pula anugerah Ustaz? Kita susah ni sekarang ni, kita kerja pun tak ada ni. Sekarang kita ni bisnes pun semua dah jatuh ni. Macam mana pula kita dapat anugerah? Sebab kalau kita nak cari susah, memang siapa yang nak susah? Semua orang tak nak susah. Ini Allah bagi susah. Tapi bila kita dalam susah, kita sabar. Bila kita sabar, kita reda, kita mengharapkan ganjaran pada Allah. Allah Ta'ala beri janji di dalam ayat ini, Allah akan berikan balasan kepada orang sabar tanpa ada batas-batasnya. Subhanallah. Kita sembahyang, belum tahu lagi diterima Allah. Mungkin kalau diterima pun pahalanya dah tetap. Kita bersedekah, kita berzikir, semuanya ada pahala yang ditetapkan. Tapi pahala orang yang sabar, tidak ada ketetapannya. Sebanyak mana yang Allah nak beri, Allah beri. Subhanallah. Jadi sebab itulah di sini bila kita dalam masalah ni, kita kena baik sabar. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami kesabaran dalam menghadapi ujian-Mu, ya Allah. Kami tahu tidak ada sesuatu perkara yang berlaku melainkan hanya dengan kehendak-Mu, ya Allah. Engkau lah yang maha berkuasa, Engkau lah yang menentukan segalanya. Ya Allah, berikanlah kami kesabaran dalam menghadapi ujian-Mu dengan barakah syafaat Nabi Rasulullah SAW. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan pahala yang sangat besar lagi ialah kepada golongan yang ketiga, mereka yang memaafkan dan berbuat baik. Mereka yang memaafkan orang dan berbuat baik pula kepada orang. Inilah yang Allah Ta'ala telah firmankan, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Maka barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Maknanya dia dah maafkan orang dan dia pun berbuat baik pada orang yang dia maafkan tu. Subhanallah. Ini memang bukan sembarang orang boleh dapat sifat macam tu. Kenapa? Sifat pertama, nak maafkan orang. Nak maafkan orang ni bukan perkara mudah, tuan-tuan. Kerana sifat kita ego ni, kita rasa kita yang betul, kita yang tak bersalah, orang tu salah, patut orang tu datang minta maaf, kita tak mau maafkan dia. Kita rasa diri kita ni patut diberikan penghormatan, tapi orang ni pula tak mau minta maaf, kita tak mau maafkan.
Tapi kita rendahkan diri kita, tak apalah, aku maafkan dia. Itu dah pahala besar tu. Kita memaafkan orang, itu mana kita rendahkan nafsu kita, ego kita. Tapi di samping itu pula, kita boleh buat baik pula pada orang yang dah buat salah pada kita. Padahal orang tu dah buat salah pada kita, tapi kita maafkan dan kita buat baik pula pada dia. Begitulah di Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, di mana antara perkara peristiwa pernah berlaku, dan iaitu adalah orang yang menuduh anaknya Sayyidina Abu Bakar, iaitulah dia Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, di mana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha sudah jatuh di dalam satu fitnah di mana mereka menuduh Siti Aisyah membuat zina dengan seorang pada sahabatnya, sahabat Rasulullah SAW. Tetapi antara orang yang menuduh itu juga ialah orang miskin yang Sayyidina Abu Bakar memberi pertolongan pada dia. Maka di sini bila turun ayat ini, maka Sayyidina Abu Bakar memaafkan orang tersebut dan meneruskan juga, iaitu memberikan sedekah kepada orang tersebut. Padahal orang ni dahulunya dah terima sedekah pada Sayyidina Abu Bakar, tapi dia boleh buat perkara, buat menuduh pula anak Sayyidina Abu Bakar berzina. Padahal itu orang bapa dia buat baik pada engkau. Tetapi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu apabila turun ayat yang membersihkan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidina Abu Bakar pun maafkan orang tersebut dan kemudian menyambung lagi dengan memberikan kepadanya bantuan seperti mana biasa. Macam itulah juga kita. Ya, kalau kita ni memanglah berat kita ni, dia dah buat kita macam ni, kita nak maafkan, ni dah maafkan, kita nak bagi dia lagi, tak maulah. Itu pada pendapat kita. Tapi kalau boleh kita lawankan nafsu kita, kita pun memberi kepada apa yang dia perlukan, itulah pahala yang besar, yang di mana pahalanya di sisi Allah. Allah Ta'ala kata, hanya Allah saya akan balas dia, balas dengan pahala yang besar, yang tak dapat digambarkan oleh sesiapa pun. Faedah yang keempat, berkeinginan agar bulan Ramadan cepat berlalu. Ini ada satu masalah. Masalahnya orang yang, alamak susahlah Ramadan ni, tak boleh makan, tak boleh minum, alamak susahlah, banyaklah masalah ni, kita punya pekerja semua tu tak kuat lah. Ni kadang-kadang ada orang kata, cepat-cepatlah Ramadan ni pergi, janganlah lama-lama. Ini apakah dia hukum kepada orang yang berkeinginan, yang meminta, yang bercita-cita agar bulan Ramadan cepat berlalu? Al-Imam Ibn Hajar rahimahullah ta'ala berkata, berkeinginan agar bulan Ramadan cepat berlalu, hukumnya adalah haram dan termasuk dalam kategori dosa-dosa besar. Sedangkan, jadi di sini kalau sekiranya ada orang yang na'udzubillah, yang tak suka pada Ramadan, cepat-cepatlah pergi Ramadan, alamak dah datang bulan Ramadan, leceh ya. Jadi ini perkataan-perkataan ini semua, apa hukumnya? Berdosa, haram. Dosanya bukan dosa kecil, dosa besar. Kenapa pula Ustaz macam tu sekali? Sebab bulan Ramadan adalah merupakan pada syiar agama Allah. Apa Allah kata? Wa may yu'azzim sya'airallah fa inna min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar agama Allah, itu tanda hati yang bertakwa. Jadi kalau orang yang tak mengagungkan, dia sebaliknya macam menghina pula. Alah, susahlah Ramadan. Cepat-cepatlah Ramadan ni pergi. Jadi orang ini sudah merendahkan syiar Allah, berdosa, haram, dosa besar pula kerana merendahkan agama Allah Ta'ala. Sebab tu di sini jangan Ustaz kita penatlah letih. Penat letih sabar ya. Tapi jangan pula kita mengatakan supaya cepat-cepat Ramadan ni pergi. Na'udzubillah. Sedangkan mereka yang senang hati, gembira dengan kedatangan bulan Ramadan, maka pahalanya adalah syurga. Sebab itulah buku kita pun kita namakan Marhaban Ya Ramadan. Selamat datang, most welcome. Ya, sila-sila bulan Ramadan. Inilah bulan Ramadan sebagai tetamu kita yang akan mendatang kita tak berapa hari. Jadi kita rasa gembira dengan datangnya bulan Ramadan, dan itulah tanda orang beriman. Dan bagi dia pahala, bukan sebarang pahala, bahkan syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Faedah yang kelima, persiapan menyambut kedatangan bulan Ramadan. Kita nak siap-siap ni, tetamu besar kita nak datang. Kita punya tetamu yang sangat terhormat, yang membawakan banyak hadiah, bawa pahala, bawa rahmat, bawa berkat, bawa kelepasan daripada api neraka, bawa pengampunan Allah. Banyaknya.
Jadi apakah kita punya persiapan? Macam negara kita, kalau nak didatangi oleh seseorang pemerintah, raja ke, presiden dunia ke, dia dah nak datang ke Singapura ataupun ke Malaysia atau Indonesia atau sebagainya, kita punya negara apa buat? Dia buat persiapan. Bukan besok datang hari ini buat, tak ada. Sebelum tu lagi, mungkin 2-3 bulan sebelum masa ketibaan tu sudah dibuatkan persiapan. Untuk apa? Untuk menyambut tetamu yang terhormat. Nah, sekarang kita ni nak menyambut tetamu yang sangat agung, sangat mulia, sangat banyak kebaikannya. Apakah persiapan kita? Inilah dia para ulama berkata, persiapan yang selayaknya dilakukan oleh setiap muslim dan muslimah dalam menyambut kedatangan bulan Ramadan, di antaranya ialah pertama, menghilangkan seluruh pencegah turunnya rahmat dan keampunan Allah terhadap dirinya. Jadi sekarang menghilangkan segala perkara yang menahan turun rahmat Allah. Apakah yang menahan turun rahmat Allah? Dosa, maksiat. Apakah yang menahan turunnya keampunan Allah? Begitulah derhaka kepada Allah, buat perkara yang Allah tak suka. Jadi kita hilangkan. Macam mana hilangkan? Tinggalkan. Jangan kita buat dosa lagi. Jangan pergi ke parti-parti. Jangan dating-dating lagi. Jangan berbual dengan jantan betina yang bukan laki, bukan suami, bukan isteri. Dan begitulah, jangan buat perkara yang haram lagi. Pergi dengan dona sayang semua, jangan. Bersihkan diri kita, siapkan diri kita. Kenapa? Kita nak bersihkan diri kerana datang nak menyambut tetamu yang mulia. Takkan kita menyambut tetamu dengan baju kotor, bau busuk, malulah. Inilah dia tuan-tuan, Allah Ta'ala bukan tengok baju kita yang kita pakai zahir kita, tapi yang dilihat ialah hati kita. Nak dibersihkan hati itu, dibersihkan dosa dan pengampunan Allah. So kita minta, ya Allah, bersihkanlah hati ini daripada sekian dosa, bersihkanlah diri kami daripada sekian dosa. Kami malu ya Allah nak menyambut tetamu Ramadan, tapi kami masih lagi penuh dengan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah kami ya Rahman, dengan berkat Nabi Rasulullah SAW. Allahumma amin ya Rabbal Alamin. Di antaranya dosa itu ialah derhaka terhadap ibu bapanya. Nampak? Kita anak-anak yang masih lagi ada ibu, masih lagi ada ayah, jangan kita cuai. Sikit saja hati ibu, sikit saja hati ayah terluka, terasa hati, terkecil hati, anak itu takkan masuk syurga. Apa kata Nabi kita? Ridallahu fi ridal walidain, sakhatallahu fi sakhatal walidain. Keridaan Allah pada keridaan dua ibu bapa, kemurkaan Allah pada kemurkaan kedua ibu bapa. Jadi kalau ibu atau ayah merasa marah pada anak itu, tak reda pada anak itu tak dapat keridaan Allah, tak dapat reda Allah, nak pergi ke mana? Na'udzubillah, ke neraka. Jadi awas, mereka yang masih lagi ibu ada, ayah ada, atau salah satu daripada ibu ayah, pergilah minta maaf. Jangan sampai masuk Ramadan kita masih lagi tidak minta maaf. Sekarang ini pun kita pergi minta maaf. Telefon mak, minta maaf ya mak, ni saya dan kita ni akan masuk Ramadan. Minta ampun mak, minta ampun ayah. Kita minta ampun, kita maaf ya. Sebab jasa ibu ayah ni tersangat banyak. Kalau sekiranya satu dunia kita kumpulkan harta ini dan kita nak balas pada ibu kita atau nak balas pada ayah kita, tak terbalas. Tak terbalas. Kenapa? Jasa ibu, jasa ayah lebih daripada itu. Walaupun 10 kali dunia ni kita bawa kepada ibu ayah, ini saya nak balas, tak terbalas juga. Itulah dia besarnya jasa ibu ayah, tuan-tuan, puan-puan ya, yang mana masih lagi anak-anak. Walaupun kita dah berumur 30, 40, 50 tahun, tapi kalau ada ayah ibu masih hidup, ambillah peluang sebelum datang Ramadan, kita minta ampun, minta maaf dengan mereka. Dan di antaranya lagi daripada perkara yang mencegah dari rahmat Allah dan pengampunan Allah, permusuhan dengan saudaranya yang sesama Muslim. Sudahlah, kita jangan ada simpan-simpan dalam hati. Ini aku geram dengan dia lah, dia kata aku macam tu. Kita geram dengan orang tu kerana buat kita. Sudahlah, kita ni sebenarnya bila kita simpan dalam hati marah kita pada seorang,
kita sebenarnya menyimpan penyakit dalam diri kita. Ini dah penyakit COVID-19 pula. Ni penyakit dalam hati kita pun masih lagi ada. Na'udzubillah. Jadi kenapa? Sebab kita geram. Jadi tu simpan. Tadi apabila kita maafkan orang, kita selesaikan, makna kita tak ada simpan, kita sebenarnya memberi hadiah kepada diri kita. Kenapa? Sebab kita dah tak ada lagi simpan-simpan dalam hati. Kita dah senang, happy dah hati kita. Tapi orang yang masih simpan hati, dia tengok kawan tu, geram aja. Dia tengok kawan tu, dia tarik muka, geram. Makna sakit hati dia, kesian. Sebab tu al-hasud la yasud, kata pepatah Arab. Orang yang ada hasad dalam hati dia tidak akan gembira. Kenapa? Dia senantiasa rasa tak senang melihat pada orang yang dia hasad itu, atau yang dia geram tu, yang dia marah, yang dia dendam. Itulah rugi dunia dan rugi akhirat. Dan demikian juga hendaklah kita tinggalkan daripada minuman arak ataupun yang mengambil dada, yang mana memabukkan, dan melakukan perbuatan riba. Janganlah kita bersenang-senang dengan mengambil riba, dan tinggalkanlah sifat sombong dan yang lainnya. Sifat sombong, megah diri, sudahlah. Tengok bagaimana Allah Ta'ala nak tunjukkan manusia-manusia megah dengan kekuatannya, dengan bala tenteranya, dengan jet-jetnya, dengan bom-bomnya. Allah hantarkan dunia tentera yang paling kecil sekali, sama mata pun tak nampak. Ini coronavirus. Sekarang coronavirus ni kira-kira kita ni sekarang ni dah macam dalam Third World War dah, dalam perang dunia yang ketiga dah. Walaupun kita tak nampak kapal terbang, tak nampak jet, tak nampak bom, tapi sekarang beribu-ribu orang sudah mati dan merata seluruh dunia. Subhanallah. Mana pergi tentera kamu? Mana pergi tank kamu? Mana pergi jet kamu? Tak ada. Tak ada siapa yang dapat nak melawan dengan bala tentera yang besar ni. Bahkan dengan jet, dengan apa semua tak boleh nak lawan. Kenapa? Sebab benda ni tak nampak. Bahkan dia berlalu dengan kita, kawan kita, adik-beradik kita yang kita tak tahu. Na'udzubillah min zalik. Allahumma ya Allah, selamatkanlah kami dan semua masyarakat daripada penyakit COVID-19 ya Allah. Ya Allah, angkatkanlah penyakit ini daripada kami ya Rahman, dengan berkat Nabi kami Rasulullah SAW. Kita hanya mampu berdoa. Tapi itulah Allah nak tunjukkan, jangan kamu sombong, jangan kamu rasa hebat dengan kemampuan kamu, kedunia kamu, kekuatan kamu. Tapi makhluk Allah yang kecil ini, kamu sendiri tak boleh melawannya. Bahkan semua orang sekarang akan takut. Semua duduk di rumah. Na'udzubillah, macam perang pula. Bahkan ini memang betul-betul perang. Perang secara dengan kuman yang kita tak nampak. Allah. Dan yang keduanya, persiapan kita memperbanyakkan niat yang salihah atas seluruh amalan yang akan dilakukan. Kita letakkan niat. Apa niat kita ni? Di bulan Ramadan ni aku nak jadikan puasa aku tahun ini lebih baik pada tahun lepas. Bulan Ramadan ni nanti aku nak bangun tarawih tiap-tiap malam. Bulan Ramadan ni aku nanti nak bangun qiyamul lail setiap malam. Bulan Ramadan ni aku nak banyakkan sedekah. Bulan Ramadan ni nanti kalau datang aku nak i'tikaf. I'tikaf di masjid dah tak boleh lah. Kalau dibuka kita i'tikaf. Dan bulan Ramadan ini aku nak menyambung silaturahim, nak bantu. Macam-macam. Letak niat. Setiap niat itu akan diberikan pahala oleh Allah Ta'ala. Innamal a'malul biniat. Setiap amalan tu bergantung kepada niat. Jadi sebab tu kita jangan lepaskan peluang. Dan yang ketiga, kita menjadikan bulan Ramadan tahun ini lebih baik dan lebih banyak amalannya daripada bulan Ramadan tahun-tahun yang lalu. Kita buatkan jadual kita. Sekarang kita ni dalam keadaan COVID-19 ni, tak boleh keluar rumah. Kita buat siap jadual. Jadualnya daripada malam masuk maghrib kita buka puasa. Jangan buang masa dengan buka puasa lama-lama. Nak salat maghrib. Lepas tu kita nak dengarkan tazkirah. Kalau ada sekarang ni ustaz-ustaz kita yang bagi tazkirah melalui online, kita ikuti tazkirah Ramadan itu. Dan kemudian lepas tu kita salat fardu isyak dan salat tarawih. Kalau boleh kita buat tarawih 20 rakaat dengan 3 witir. Biar komplit tak apa. Dah kita tak ada kerja, duduk kat rumah. Takkan nak kata letih lagi. Excuse apa lagi kita nak bagi? Kalau dulu bolehlah kita kata, ustaz saya letih, ustaz saya penat, saya ada kerja malam. Sekarang tak ada. Sekarang kamu duduk kat rumah. Ini kita buat perancangan.
Malam jangan tidur lambat-lambat. Lepas tarawih kita baca tadarus dengan anak isteri kita, keluarga kita. Pukul lambat-lambat pukul 11, 10.30, 11 tidur. Kenapa? Nanti nak bangun tahajud pukul 3, pukul 3.30 kita bangun. Kita pun bangun tahajud, qiyamul lail, solat tasbih, solat witir, solat taubat, solat hajat. Minta pada Allah Ta'ala. Lepas tu sahur, bangunkan isteri, bangunkan anak, bangun. Mari kita solat qiyamul lail. Subhanallah tuan-tuan, alangkah gembiranya ya kalau kita dapat hidupkan bulan Ramadan ini dengan keadaan kita ni dalam COVID-19 ni. Bukan kita makin jauh pada Allah, bahkan makin dekat. Ini yang patut kita lakukan dalam masa kita COVID-19. Bukan buang masa dengan dia nak sayang, tengok filem-filem. Yelah, orang yang tak beriman tu apa kita nak kata, kita no problem ya. Itu masalah diorang. Tapi kita orang Islam ni, kita tahu yang kita semua akan mati. Sekarang tak ada siapa yang boleh selamatkan diri dia kalau tidak dengan izin Allah. Kita sangka kita tak ada campur orang, tak ada nak begal-begal orang. Na'udzubillah, boleh terkena pula COVID-19. Ini tak mustahil. Ada juga orang yang telah mengandung. Saya tak ada campur orang, saya tak ada daripada mana-mana kluster. Tapi macam mana pula boleh terkena juga ni? Ini sudah berlaku tuan-tuan dan puan-puan. Hanya yang tahu ialah Allah SWT. Jadi sebab itulah di sini kita hendaklah bersiap-siap diri kita untuk kita menghadapi Ramadan ini dengan mendekatkan diri pada Allah, minta taubat dan minta ampun daripada Allah SWT. Dan yang keempat, menjauhi teman-teman yang membuat dirinya malas atau mencegahnya dalam melakukan amal ketaatan. Kita ni bila nak buat amal ini, dia kadang-kadang dia perlu ada kawan yang bawa kepada taat, kawan yang membawa kepada kita nak mendekatkan diri pada Allah. Tetapi sekarang ni kita dalam COVID-19 ni, kita tak boleh berkawan sekarang lah ya. Kita kena jauhkan daripada manusia ramai. Hanya kita stay home, duduk rumah. Tetapi kalaulah sekira kita pada bulan yang lain atau pada masa yang lain, kita dalam bulan yang dimana kita dah bebas, jangan kita bercampur gaul dengan orang-orang yang membawa hati kita jauh daripada Allah, yang membuat kita itu menderhakai Allah. Na'udzubillah. Sebab tak banyak sedikit daripada perbuatan kawan-kawan tu, dia akan memasuki dalam diri kita dan kita akan terikut dengannya. Sebab tu di sini dipesan, jauhkan diri pada teman-teman yang bawa kita malas. Dan menghadiri majlis-majlis taklim, ini disuruh. Yelah, kalau sekira sekarang ni kita tak dapat pergi ke masjid, tak dapat pergi majlis taklim, tapi jangan kita buat tu excuse. Sekarang ni alhamdulillah banyak asatizah kita yang membuatkan recording ya, dalam kita punya website kita, dalam FB kita, dalam Telegram kita. Kita boleh ikuti semua program-program tersebut. Jadi jangan kita kata, Allah ustaz tak ada masa, ustaz ni kita sibuk. Tak ada lagi. Sekarang kita ada masa dan kita ada FB kita ada depan kita kaca TV. Kita pun ambil peluang untuk kita mengisikan masa kita yang ada tu dengan kita punya perkara yang baik ya. Baiklah, hukum puasa. Hukum puasa. Hukum puasa ada 4. Ada wajib, ada sunat, ada makruh, ada haram. Ada 4 ya. Hukum puasa ni ada yang wajib. Apa tu yang wajib? Wajib tu ada 6 puasa yang wajib. Yang pertama puasa Ramadan. Itu yang kita dah tahulah. Yang kedua puasa qada. Kita tak puasa Ramadan tahun lepas ataupun kerana perempuan tu uzur, dia tak puasa, maka dia wajib qada. Maka itu pun wajib ya. Dan puasa kafarah. Puasa kafarah tu puasa menebus kesilapan kita. Seperti kafarah zihar. Zihar ni apa? Iaitu zihar tu seorang suami menyamakan isterinya seperti seorang mahramnya yang diharamkan nikah. Seperti dia kata, engkau punya badan ni macam badan mak aku. Dia kata pada isteri dia, tak boleh. Itu sudah nama zihar. Jadi wajib dia bayarkan denda. Jadi denda dia itu ada dengan berpuasa. Itu kafarah zihar ya. Itu kafarah zihar ada disebutkan dalam Al-Quran. Dan yang keempat puasa yang wajib ialah puasa sebagai ganti membayar dam, berbayar denda haji atau umrah. Ini memanglah kalau orang yang buat haji, dia ni kadang-kadang langgar pantang larang haji. Dia tu kena hukumkan dia dengan salah satu daripada 3 perkara. Pertama, dengan sembelih seekor kambing, ataupun dia berpuasa 3 hari, ataupun dia bersedekah pada 6 orang miskin makan 3 gantang, setiap satu orang setengah gantang.
Itu dia punya hukum dia. Jadi puasa tu dia namanya puasa membayar dam. Jadi dia boleh pilih lah. Tapi kalau dia puasa tu mana wajib. Sebab dia sudah langgar pantang larang dalam ihram. Dan yang kelima, puasa sebelum solat sunat istisqa. Apabila diperintahkan oleh pemerintah untuk berpuasa. Solat istisqa tu apa? Solat minta hujan. Jadi kalau sebuah negara itu tertimpa dengan kemarau, lama tak hujan, air yang di takungan atau di reservoir pun sudah mula berkurangan, ini bahaya. Jadi pemerintah pun perintahkan kamu hormat rakyat, mari kita melakukan solat istisqa. Yang bagus ya, solat istisqa tu puasa sehari sebelumnya sebagai untuk nak mensucikan diri kita, untuk kita merendahkan diri kepada Allah. Tapi kalau sekiranya diperintahkan oleh pemerintah atau oleh khalifah, itu sudah jadi wajib pula. Kalau diperintahkanlah, kalau pemerintah yang bukan Islam tak ada apa-apalah. Tapi lah ke pemerintah Islam, seorang sultan, seorang khalifah memerintahkan rakyat, besok kita solat istisqa, kita nak berpuasa sehari sebelumnya, maka hendaklah semua orang berpuasa. Itu sudah jadi perintah. Itu sudah jadi wajib. Dan yang keenam, puasa nazar, iaitu bernazar untuk berpuasa sunat. Maka hukum puasanya menjadi wajib. Nazar ni dia kena sebut nazar. Aku bernazar untuk berpuasa selama 3 hari berturut-turut jika aku sembuh dari penyakitku. Kemudian bila sembuh sakit dia, maka dia sudah jadi wajib berpuasa. Asalnya puasa tu tak wajib sebab dia bukan bulan Ramadan. Yang wajib puasa hanya Ramadan. Tapi dah dia bernazar dan dia pun sembuh, maka dia pun wajiblah tunaikan nazarnya. Tapi kalau dia hanya letak niat, aku niat kalau aku sembuh ni aku nak puasa lah, tapi lepas dia sembuh dia tak puasa, berdosa ke tak Ustaz? Tak dosa. Kenapa? Sebab itu bukan nazar. Nazar tu kena sebut perkataan nazar. Aku bernazar kepada Allah, jika aku sembuh sakitku akan aku puasa 3 hari umpamanya lah, atau akan aku sedekah $100 kepada madrasah sekian-sekian umpamanya. Jadi macam itulah. Jadi puasa tu asalnya sunat menjadi wajib. Tetapi nazar ni sebenarnya bagus kalau kita nazar dengan untuk kita merajinkan diri kita untuk nak puasa sunat. Umpamanya pada hari-hari tertentu ada kelebihan puasa, supaya seperti puasa hari Ashura 10 Muharram, puasa hari Arafah 9 Zulhijjah, dan puasa 3 hari pertengahan bulan namanya Ayyamul Bait, hari-hari putih, iaitu 13, 14, 15. Ini semua sunat. Tapi kita ni pemalas. Kalau sekiranya kita tak dijadi wajib, kita tak mau buat. Kita nak buat tapi malas. Kita nazarkan, ya Allah aku bernazar, ya Allah aku nak puasa hari Arafah sampai 9 hari bulan Zulhijjah. Aku ni nak kena puasa ni, tak puasa berdosa aku dan nazar. Jadi puasa. Jadi pahala tu jadi pahala wajib. Tapi Ustaz, kalau kita tak puasa jadi dosa lah. Pasal kau dah nazar. Habis macam ni berat lah. Bukan. Kita ni nak ikatkan diri kita supaya kita ibadat. Kadang-kadang niat tu kuat nak puasa. Tapi bila dah sampai masa, alah malas lah, alah letih lah, tak payahlah. Macam juga puasa sunat Syawal. Sunat Syawal ni sunat kita puasa 6 hari. Bila-bila lah. Tapi kadang-kadang kita makan, kita pun dah malas nak puasa. Jadi kita nazarkan, ya Allah, aku bernazar bulan Syawal ni, aku nak puasa 6 hari bulan Syawal. Jadi kita bila dah sampai masa, tak puasa dosa lah. Jadi dia menguatkan kita untuk berpuasa. Dari samping itu kita dapat juga pahala wajib. Pahala wajib, pahala sunat mana lebih besar? Pahala wajib lagi besar. Jadi ini antara sebabnya kita adakan nazar. Cuma kebiasaan orang kita, nazar tu diletakkan syarat. Kalaulah sekiranya aku sembuh sakit, kalaulah anak aku dapat jodoh, kalaulah aku punya anak lepas periksa, aku bernazar. Itu biasalah. Tapi bukan untuk hanya kerana hajat saja. Bahkan untuk menguatkan ibadat itu yang terlebih baik kalau kita bernazar. Dan puasa yang dihukumkan sunat terbagi menjadi 3 bahagian. Jadi puasa ni ada yang kita tadi sebut wajib, ada 6 bahagian. Ada yang puasa tu jadi sunat, ada 3 bahagian. Apa dia? Yang pertama, puasa yang disunatkan setiap tahun sekali. Setiap tahun hanya sekali je.
disunatkan puasa dia. Puasa apa tu? Puasa Arafah, iaitu pada 9 Zulhijjah. Puasa 6 hari bulan Syawal, yang kita kata puasa 6, ya. Dan puasa Tasu'a, iaitu puasa 9 Muharram. 9 Muharram, dan puasa Ashura 10 Muharram. Yang betulnya iaitu Nabi kita SAW puasa 10 Muharram, hari Ashura. Tapi Nabi bersabda, kalau aku hidup tahun depan, aku nak puasa hari 9. Mana 9 dengan 10. Jadi sini puasa hari ke-9 yang dinamakan Tasu'a, iaitu 9 Muharram. Itu hukumnya sunat. Dan sunatnya hanya setahun sekali. Hari 9 Muharram, 10 Muharram, hari Arafah, itu semua setahun sekali. Dan ada yang puasanya sunatnya setiap bulan sekali. Setiap bulan sekali. Apa dia? Seperti puasa pertengahan bulan 13, 14, 15. Itu namanya Ayyamul Bid, puasa hari-hari putih. Kenapa nama hari-hari putih? Sebab pada malam-malam hari puasa itu 13, 14, 15 ialah bulan mengambang. Kita tahu bulan mengambang malam 14. Sebelumnya hari malam 13, sebelumnya malam 15. Jadi ketiga-tiga malam ni ialah malam yang bulan tu penuh. Jadi sunatlah kita berpuasa pada malam-malam tersebut, dan itu namanya Ayyamul Bid. Dan ada yang puasa disunatkan setiap minggu sekali, seperti puasa Senin dan Khamis. Jadi setiap seminggu sekali kita disunatkan puasa. Setiap minggu Senin, setiap hari Khamis. Senin, Khamis. Kenapa Ustaz kita disunatkan puasa Senin, Khamis? Memang ada hadis. Nabi kita SAW bila ditanya, kenapa ya Rasulullah kamu berpuasa pada hari Senin? Nabi menjawab, itulah hari aku dilahirkan dan itulah hari aku diwahyukan. Jadi Nabi SAW bergembira hari Nabi diwahyukan jadi Nabi, dan hari Nabi dilahirkan. Jadi Nabi menyambut hari lahirnya bukan setahun sekali macam kita happy birthday setahun sekali, tapi Nabi menyambut setiap minggu hari Senin. Nabi SAW berpuasa syukur kepada Allah Ta'ala. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya, puasa yang disunatkan. Dan masuklah kita pada membicarakan puasa yang dimakruhkan dan juga yang diharamkan. Wallahu a'lam. Kita sambung lagi lah dia pada pelajaran besok pula insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, mudah-mudahan mereka yang mengikuti program ini dapat teruskan mengikutinya setiap malam. InsyaAllah daripada tanggal 10 hari bulan malam ini, 10 hari bulan hari Jumaat yang telah kita mulakan sampailah pada 22 hari bulan, iaitu sebelum kita menyambut Ramadan. Jadi mudah-mudahan pengajian kita dan kitab ini dapat kita selesaikan sebelum kita menyambut Ramadan insya-Allah Ta'ala. Jadi banyak perkara yang boleh kita bicarakan tentang puasa dan adab-adabnya beserta dengan kelebihan Ramadan dan juga amalan-amalan dalam Ramadan. Jadi jangan lepaskan peluang setiap malam daripada tanggal 10 sampai 22 hari bulan April ni yang sedang kita berada dalam rumah kita, ikutilah program ini setiap jam 9 malam insya-Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, terimalah apa yang telah kami pelajari dan jadikanlah dia ilmu yang manfaat yang dapat kami amalkan. Ya Allah ya Tuhan kami, bersihkanlah hati-hati kami, jadikanlah amalan kami ikhlas mencari keridhaan-Mu, bukan kerana riya, ujub atau sum'ah. Bantulah kami ya Allah untuk menjadi hamba yang Kau redha ya Allah. Ya Allah kami mohon padamu ya Allah, Kau bukakanlah pintu-pintu masjid kami supaya dapat kami bersolat tarawih dalam rumah-Mu ya Allah. Izinkanlah kami dapat mengerjakan amal ibadat Ramadan dengan sempurna ya Allah. Izinkanlah kami dapat qiyamul lail ya Allah. Izinkanlah kami dapat bertadarus ya Rahman. Ya Allah kami mohon ampun dan maaf atas keterlanjuran kami yang selama ini yang kami lakukan yang Kau murka pada kami. Kami mohon ampun dan kami mohon maaf ya Allah. Ampunilah kami, rahmatilah kami ya Allah. Terimalah taubat kami ya Rahim dengan berkat syafaat Nabi kami yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah berkatkanlah kami pada bulan Rajab yang lalu dan bulan Sya'ban yang ada ini, dan sampaikanlah kami semua kepada bulan Ramadan dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad
wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.